اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim dan kita telah tiba pada siri yang ke-210. Kita telah tiba pada hadis yang ke-3747. Ahlan Ninda Anis, Fatimah Samsuddin di ruangan Facebook, kemudian Ana, Encik, Zaitun Saad, Eza serta Kak Zah dan sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Kita telah tiba pada riwayat 3747 yang mana menceritakan berkenaan tentang li'an. Apakah li'an? Li'an bermaksud melaknat, mencela. Maka maksud daripada li'an adalah seperti yang kita telah baca pagi tadi. Dan Allah jelaskan juga dengan detail pada permulaan surah An-Nur, juz yang ke-18, di mana pada situasi seorang suami mendapati isterinya melakukan zina. Dan dalam Islam, seseorang yang nak menuduh orang lain melakukan zina, dia mestilah membawa 4 orang saksi. Kalaulah tidak, maka orang yang tuduh orang lain melakukan zina tanpa ada sebarang saksi, maka orang yang menuduh tadi yang akan dijatuhkan hukuman kerana menuduh, haddul qazaf. Dia akan disebat kerana dia menuduh tanpa bukti. Maka para sahabat, ada 2 sahabat yang pernah diuji dengan keadaan ini. Satunya kita telah baca Uwaimir Al-Ajlani. Uwaimir Al-Ajlani, dia telah mendapati isterinya berzina. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak ada saksi." Tidak ada saksi, namun isteriku berzina. Maka Allah telah turunkan berkenaan tentang li'an, di mana seorang suami akan bersumpah sebanyak 5 kali, mengatakan dia benar, dan laknat Allah wajib ke atasnya jika dia berbohong dalam mendakwa isterinya berzina. Dan isteri pula akan membalas tuduhan tadi dengan bersumpah 5 kali bahawa suami dia berbohong, dan kemurkaan Allah, ghadabullah, kemurkaan Allah ke atasnya jika dia berkata bohong dan suami dia berkata benar. Maka bila berlakunya li'an, maka akan dipisahkan di antara suami dan isteri untuk tempoh selama-lamanya. Jom kita lihat riwayat yang seterusnya, baca riwayat seterusnya, riwayat yang ke-3747. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah berpesan, telah bersabda, lil mutala'inaini, kepada 2 orang suami isteri yang saling melakukan li'an. Nabi beri peringatan kepada mereka. Sebab salah seorang daripada mereka mesti ada yang berbohong. Sebab suami mendakwa isterinya berzina, isteri menafikan yang dia tidak berzina. Maka Nabi berpesan kepada mereka berdua, hisabukuma, perhitungan kamu berdua, alallah, ada pada Allah. Ahadukuma kadzib, salah seorang daripada kamu berdua pasti adalah pembohong. La sabila laka alaiha, tidak ada lagi jalan untuk kembali, untuk kamu kembali ke alaiha, kepada isteri kamu. Maka daripada sabdaan Nabi ini, yang pertama Nabi beri peringatan. Sebab suami bersumpah yang isteri dia berzina, dan isteri pun bersumpah menafikan yang suaminya tidak berkata benar. Maka Nabi SAW ingat bahawa ahadukuma kadzib, pasti salah seorang daripada kamu ada yang berbohong.
sama ada suami yang menuduh isterinya berzina ataupun isteri yang menafikan. Tapi dalam kes Uwaimir Al-Ajlani dan juga Hilal bin Umayyah kita baca, maka memang isterinya yang pada waktu itu berzina. Maka bila anak tersebut lahir adalah mengikut kepada orang yang dia berzina, bukan mengikut kepada suami dia. Maka daripada sini Nabi bersabda, la sabila laka 'alaiha, tidak ada lagi jalan untuk kamu kembali kepada isteri kamu. Ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i dan majoriti para ulama bahawa dengan berlakunya li'an, maka suami dan isteri tadi tidak boleh berkahwin balik, tidak boleh rujuk kembali, tidak boleh bernikah kembali, tak boleh. Mereka akan berpisah untuk tempoh selama-lamanya. Qala, maka berkata sahabat tersebut, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mali, bagaimana dengan harta yang aku ada berikan kepada isteriku? Maka Nabi SAW bersabda, la malalaka, tidak ada sebarang tuntutan harta untuk kamu. In kunta sadaqta 'alaiha, jika kamu telah memberi kepada isteri kamu mahar, fahuwa, maka mahar tersebut bimastahlalta min farjiha, adalah sebagai apa yang kamu telah beroleh halal daripada kemaluan dia. Maksudnya Nabi kata tidak boleh menuntut semula mahar mas kahwin yang kamu telah berikan kepada isteri kamu. Wa in kunta kadzabta 'alaiha, maka jika kamu berdusta yang dalam dakwaan bahawa dia berzina, fadzaka ab'adu laka minha, maka itu adalah lebih jauh daripada untuk kamu menuntut semula mas kahwin dan mahar yang kamu berikan. Qala Zuhairun fi riwayatih, qala hadatsana Sufyan an Amr sami'a Sa'id bin Jubair yaqul, sami'tu bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah, maka ini adalah hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Terus 3748 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, farraqa Rasulullah, maka Nabi SAW telah memisahkan baina akhawai, di antara sepasang suami isteri, Banil Ajlan, daripada Banu Ajlan. Ini kisah Uwaimir, maka Nabi pisahkan. Maka daripada ini menjadi dalil bahawa li'an tidak perlu kepada mengucapkan talak daripada suami. Suami tak perlu lafazkan talak, automatik berlakunya perpisahan. Waqala, dan Nabi bersabda, Allahu ya'lam, Allah lebih mengetahui, anna ahadakuma kadhib, bahawa salah seorang daripada kamu pasti berdusta, fahal minkum taib, maka adakah di antara kamu yang ingin bertaubat? Namun mereka berdua, termasuklah isteri yang dituduh melakukan zina, mereka berdua bersumpah dan mereka berdua melakukan li'an. 3749 yang ni kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ila qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub sami'a Sa'id bin Jubair rahimahullah qala sa'altu bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil li'an fa dzakara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislih. Riwayat 3750 masih lagi berkenaan tentang tentang kisah Uwaimir Al-Ajlan. Namun kita nak lihat dulu pada baris yang ke-245 daripada catatan Imam Nawawi bahawa perkataan yang Nabi ucapkan, hisabukuma 'ala Allah, kena ingat perhitungan kamu ada pada Allah. Allah tahu siapa yang berkata benar, siapa yang berbohong. Ahadukum kadzib, salah seorang daripada kamu pasti ada yang berbohong. Ucapan dan nasihat ini Nabi SAW bersabda bila? Kata Imam Nawawi, qala al-qadi, zahiruhu annahu qala hadzal kalama ba'da faraghihima min al-li'an. Maka kata Imam Nawawi menukilkan daripada Qadhi Iyad, maka Nabi bersabda tentang perkara ini adalah setelah daripada kedua-duanya selesai melakukan li'an. Wal muradu, dan maksud daripada ungkapan baginda adalah bayanu annahu yalzamul kadhib at-taubah, bahawa orang yang berbohong di antara suami isteri yang kedua-duanya melakukan li'an, orang yang berbohong hendaklah wajib untuk dia bertaubat. Wajib untuk dia bertaubat. Innama qalahu, maka ada yang mengatakan tidak, Nabi sebutkan ini sebelum daripada li'an. Tapi Imam Nawawi memilih bahawa ucapan ini disebutkan selepas daripada selesai li'an. 3750 baca sanad dia.
Maka kata Sa'id bin Jubair pada zaman pemerintahan Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair adalah salah seorang daripada governor kepada Abdullah bin Zubair. Maka Mus'ab bin Zubair pada pemerintahannya telah berlaku li'an. Namun beliau tidak memisahkan di antara suami isteri yang melakukan li'an. Maka berkata Sa'id, "Fadzakartu dzalika li Abdullah bin Umar." Aku pun menceritakan keadaan ini kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Farraqa Nabiullah." Ini menjadi dalil bahawa li'an menjadi sebab kepada perpisahan. Maka beliau berkata, "Farraqa." Nabi SAW telah memisahkan di antara sepasang suami isteri yang kedua-duanya daripada Banu Ajlan. Maka tak boleh diteruskan perkahwinan. Bagaimana nak diteruskan perkahwinan yang mana pasti tidak membawa kepada keharmonian. Sebab suami menuduh isteri melakukan zina dengan bersumpah. Isteri pula menafikan dia melakukan zina dengan sumpah. Maka tidak harmoni kehidupan rumah tangga selepas daripada itu. Maka Nabi pisahkan di antara mereka berdua. 3751 ini berkenaan tentang anak. Maka anak daripada bila berlakunya li'an. Maka bila berlakunya li'an dan kalaulah wanita tu melahirkan anak selepas daripada li'an, maka anak itu adakah boleh dibinkan kepada bekas ayah, bekas suami dia? Maka jawapan dia tidak boleh. Kena berbinkan kepada ibu dia. 3751 baca. Maka aku telah berkata kepada Imam Malik, haddatsaka Nafi', adakah Nafi' telah memberitahu kepada kamu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan la'ana imra'atah, bahawa seorang sahabat telah melakukan li'an kepada isterinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa farraqa Rasulullah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan di antara suami dan isteri tersebut, wa alhaqa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyambungkan nasab anak yang lahir daripada penafian tersebut kepada ibunya. Maka Imam Malik berkata, "Na'am ya." Sebab dalam kes Uwaimir Al-Ajlani, isteri dia mengandung. Itu riwayat yang kita dah baca pada 3743, yang mana dalam riwayat tersebut jelas ketika mana dia melakukan li'an kepada isteri dia sedang mengandung. Maka anak daripada kandungan tersebut adakah boleh dibinkan kepada bekas suami tersebut? Tak boleh. Sebab suami dia telah menafikan bahawa isteri dia telah mendakwa isteri dia berzina. Maka anak tersebut akan dibinkan kepada ibu dia. Jelas ke jelas? Terus 3752 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan li'an berlaku baina rajulin, di antara seorang suami daripada kalangan Ansar dan isterinya, wa farraqa, dan bila telah selesai li'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan bainahuma, di antara mereka berdua. Dan perpisahan ini ikut Imam Syafi'i adalah perpisahan secara ta'bid, secara kekal, tak boleh untuk rujuk kembali walaupun dengan nikah dan sebagainya, tak boleh rujuk sampai bila-bila. 3753 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bi hadzal isnad. 3754 baca sanad dia. Daripada Abdullah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, inna li lailatin jum'ah fil masjid, sesungguhnya kami berada di dalam masjid pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat, kata Abdullah, kami berada dalam masjid. Idza ja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba datang seorang lelaki daripada kalangan Ansar, saya berkata kepada Nabi SAW, lau anna rajulan wajada ma'amrati rajulan fatakallama jalattumuh. Wahai Rasulullah, jika sekiranya ada seorang lelaki mendapati isterinya berzina dengan lelaki yang lain, fatakallam, lalu jika dia berkata, mendakwa isterinya berzina, jalattumuh, kamu akan menyebat dia. Menyebatnya kerana haddul qazaf, kerana hukuman menuduh.
Maka dalam menuduh zina perlukan 4 orang saksi. Lalu dia kata, kalaulah aku tak ada saksi tapi nak mengatakan isteri aku berzina, maka kamu jatuhkan hukuman menuduh haddul qadhaf ke atasku. Au qatala, ataupun suami tadi kerana marah dibunuh lelaki yang bersama dengan isteri dia. Qataltumuh, nescaya melalui jalan kisas kamu akan bunuh si suami tadi. Wa in sakata, tapi kalaulah suami pilih untuk diam kerana dia tak ada bukti, dia sekadar melihat dia sendiri, tak ada bukti, sakata ala ghaizin, dia akan berdiam dalam keadaan murka dan marah. Wallahi, demi Allah, la as'alanna anhu Rasulullah, maka berkata Abdullah, demi sesungguhnya, demi Allah, aku akan bertanya soalan ini kepada Nabi SAW. Maka lelaki Ansar ini mengadu kepada Abdullah, dan Abdullah pada waktu itu mengadu kepada Nabi SAW. Falamma kana minal ghad, pada keesokan harinya, beliau telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya. Faqala, lalu beliau berkata, lau anna rajulan, wahai Rasulullah, kalaulah ada seorang suami mendapati isterinya bersama dengan lelaki lain, fatakallam, lalu jika dia menuduh isterinya berzina dalam keadaan tidak ada 4 orang saksi, jalatumuh, kamu akan menyebat dia kerana haddul qazaf, kerana hukuman menuduh tanpa bukti. Au qatala, ataupun si suami membunuh lelaki yang berzina dengan isteri dia, maka qataltumuh, kamu akan membunuhnya kerana kisas. Au sakata, ataupun kalaulah dipilih untuk diam, maka dia akan diam dalam keadaan marah. Maka faqala, maka baginda bersabda, Allahumma ftah, ya Allah bukakanlah jawapan untuk soalan ini. Wa ja'ala yad'u, dan Nabi SAW terus menerus berdoa. Maka dalam riwayat ini ada penambahan yang tak ada dalam riwayat yang lain, iaitu Nabi SAW terus menerus berdoa. Fanazalat, maka turunlah ayat li'an, iaitu ayat yang ke-6 sehingga beberapa ayat selepas daripada itu, daripada surah An-Nur, di mana Allah berfirman, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka dalam kurungan dengan zina, walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak mempunyai sebarang saksi kecuali hanya diri mereka sendiri, sehinggalah ke akhir ayat. Fabtuliya bihi dzalika rajulun min bainin nas, maka lelaki tersebut telah diuji daripada sebahagian daripada orang yang lain. Maka beliau diuji untuk melakukan li'an. Faja'ahu wa mar'atuh, maka lelaki tersebut telah datang bersama dengan isterinya kepada Nabi SAW. Fatala'ana, maka mereka berdua melakukan li'an. Mereka berdua bersumpah sebanyak 5 kali. Fasyahidar rajul, maka telah bersumpah pada mulanya 4 kali si suami. Billah, demi Allah, innahu laminas sadiqin, bahawa sesungguhnya beliau berkata benar. Summa la'ana, kemudian beliau telah bersumpah dengan melaknat dirinya pada sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi, bahawa laknat Allah wajib ke atasnya jika dia berbohong dalam mendakwa isterinya bersumpah. Fadhahabat lital'an, maka isteri pun ingin mula untuk membalas sumpah suaminya dengan sumpah juga. Maka Nabi SAW telah berpesan kepada si isteri, mah, tangguhkan dulu, berhati-hati dengan apa yang kamu nak ucapkan. Fa'abat, maka si isteri enggan. Fala'anat, maka dia juga telah melakukan li'an. Falamma adbara, apabila mereka berdua telah pergi, maka Nabi SAW bersabda, la'allaha an taji'a, maka kemungkinan wanita ini akan datang membawakan anak. Sebab pada waktu itu wanita tersebut mengandung. Aswad, berkulit gelap. Ja'ad, berkulit gelap. Ja'dan, kerinting rambutnya. Faja'at bihi aswad ja'dah, maka benar seperti yang Nabi sebut, kata perawi, wanita tersebut melahirkan anak daripada kandungan zina tersebut, seorang yang berkulit gelap dan kerinting rambutnya, sama dengan lelaki yang dia telah dituduh melakukan zina. Jelas ke jelas? 3755 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus ana ta'wil qala wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdah bin Sulaiman jami'an an al-A'mash bi hadzal isnad nahwah. 3756 juga riwayat yang lebih kurang sama, cuma ini kisah tentang sahabat yang kedua, iaitu Hilal bin Umayyah. Sebelum ini kisah tentang Uwaimir al-Ajlani. Sementara riwayat ini tentang kisah Hilal bin Umayyah. Terus baca sanad dia.
Maka kata Hisham, kata Muhammad, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik, wa ana ura, dalam keadaan aku berpandangan, anna indahu minhu ilmun, bahawa beliau mempunyai ilmu berkenaan tentang li'an. Minhu ay minal li'an. Maka kata Muhammad, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik berkenaan tentang li'an, kerana aku tahu dia mempunyai ilmu. Faqala, maka Anas bin Malik pun berkata, inna Hilal bin Umayyah, ini kisah yang kedua, li'an yang pernah berlaku pada zaman Nabi. Maka sesungguhnya Hilal bin Umayyah qadhafa mar'atahu bi Syarik bin Sahma, telah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Wa kana akha al-Bara' bin Malik, dan adalah Hilal bin Umayyah adalah adik-beradik kepada Bara' bin Malik daripada ibu yang sama, bapa yang berbeza. Wa kana awwala rajulin la'ana fil Islam, dan beliau adalah orang yang mula-mula melakukan li'an dalam Islam. Dan inilah pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahawa ayat li'an sebenarnya turun berkenaan tentang Hilal bin Umayyah, dan apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Uwaimir al-Ajlami mengalami peristiwa yang sama, maka Nabi bacakan ayat yang sama kepada beliau. Qala, berkata perawi, fala anaha, maka suami iaitu Hilal bin Umayyah telah melakukan li'an terhadap isterinya. Maka Nabi SAW pun bersabda, absiruha, perhatikanlah si isteri, fa in ja'at, jika dia melahirkan anak, abyad, berkulit putih, sabita, lurus rambutnya, qadi al-ainain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan sakit kedua matanya. Apakah maksud sakit? Ada dua pandangan. Yang pertama kemerah-merahan, yang kedua banyak mengeluarkan air mata. Kerana itulah keadaan Hilal bin Umayyah. Maka Nabi kata, kalaulah dia putih, rambut dia lurus, mata dia pun ada sakit seperti Hilal bin Umayyah, maka dia adalah anak Hilal bin Umayyah. Wa in ja'at, dan jika dia melahirkan anak yang berkulit gelap, ja'dan, kerinting rambutnya, hamsyas saqain, kecil kedua betisnya, maka ianya adalah milik Syarik bin Sahma. Qala, berkata Anas, fa'unbi'tu, maka aku telah dimaklumkan bahawa wanita tersebut telah melahirkan anak akhal, yang mana gelap kedua matanya, ja'dan, kerinting rambutnya, hamsyas saqain, kecil kedua betisnya, sama seperti orang yang dia melakukan zina dengan orang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus riwayat seterusnya 3757. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, zukira, telah disebut tentang at-tala'un, tentang li'an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Asim bin Adi, ini hadis sama macam pada hadis sebelum subuh yang kita baca pagi tadi. Maka Asim bin Adi ada berkata sesuatu tentang li'an. Thumma sarafa, kemudian dia telah berlalu pergi. Fa'atahu rajulun min qaumih, maka telah datang seorang lelaki daripada kaumnya sendiri mengadu kepada Asim bin Adi bahawa dia telah mendapati isterinya berzina bersama dengan lelaki lain. Faqala Asim, maka Asim berkata, mabtulitu bihadza, tidaklah aku diuji dengan soalan ini kecuali disebabkan kata-kataku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba bihi ila Rasulillah, maka dia telah membawa lelaki tersebut bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarah, maka lelaki si suami ini telah menceritakan kepada Nabi apa yang dia dapati isterinya telah berzina. Wa kana dzalika rajul, dan adalah si suami tadi musfarra, seorang yang kekuningan warna kulitnya, maksudnya cerah warna kulitnya, qalilal lahmi, sedikit kulitnya, sabita sya'ri, lurus rambutnya, wa kana alladhi da'a ilaihi, dan adapun orang yang suami dia mendakwa isterinya bersetubuh dengan lelaki tersebut, maka keadaan dia adalah khadla, iaitu berisi betisnya, adam, gelap warna kulitnya, kathiral laham, banyak daging pada tubuh badannya, maksudnya berisi. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma bayyin, ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Fawada'at, maka berkata perawi, maka Abdullah bin Abbas berkata, maka wanita tersebut telah melahirkan anak. Mirip siapa? Syabihan, mirip dengan orang yang dia telah dituduh melakukan zina dengan orang tersebut. Maka pada waktu fawada syabiha bir rajul alladhi dzakara zawjuha annahu wajada indaha fala'ana,
maka Nabi SAW telah memutuskan li'an di antara mereka berdua. Faqala rajulun li Ibn Abbas, maka telah berkata seorang lelaki kepada Abdullah bin Abbas fil majlis, di dalam majlis yang sama, ahiyallati qala Rasulullah, adakah ini wanita yang sama yang Nabi SAW pernah bersabda, lau rajamtu ahadan bighairi bayyinah, kalaulah aku boleh merejam seseorang tanpa sebarang saksi, maka aku pasti akan merejamnya. Adakah ini wanita yang sama? Maka maka Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Tilka mar'atun kanat tuzhiru fil islami su'. Maka kata Abdullah bin Abbas, adapun orang yang Nabi kata, kalaulah aku boleh merejam seseorang tanpa saksi dan bukti, maka aku pasti merejamnya. Kata Abdullah bin Abbas, itu adalah berkenaan tentang seorang wanita yang menzahirkan di dalam Islam as-su', perbuatan-perbuatan yang tercela. Dia kata di Islam, tetapi dia melakukan maksiat dan dosa secara terbuka. Terus tuzhir, dia melakukan secara terbuka, menzahirkan as-su', dosa-dosa besar ketika di dalam Islam. 3758, yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsani Ahmad bin Yunus al-Azdi qala hadatsana Ismail bin Abi Unais qala hadatsani Sulaiman ya'ni bin Bilal an Yahya qala hadatsani Abdul Rahman bin Al-Qasim an Al-Qasim bin Muhammad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala dzukira al-mutala'inani inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits al-Laits wa zada ba'da qawlihi kathiran lahum qala ja'dan. Maksudnya lelaki yang mana berzina dengan isteri sahabat ini, beliau berambut ja'da. Beliau adalah seorang yang pendek, tidak tinggi. Qatata, dan beliau seorang yang kerinting rambutnya. Jelas ke jelas? Terus 3759, panggil Safiyah. 3759 baca sanad dia. Maka telah disebutkan tentang dua orang suami isteri yang melakukan li'an di sisi Abdullah bin Abbas. Faqala, maka Ibn Shaddad berkata, ahumal ladhan, adakah kedua pasangan ini adalah orang yang sama yang Nabi SAW ada bersabda tentang mereka, lau kuntu rajiman ahada, kalaulah sekiranya aku ada merejam seseorang bighairi bayyinah, tanpa sebarang saksi, la rajam Tuhan, nescaya wanita inilah yang aku rejam. Maka ditanya kepada Abdullah bin Abbas, adakah wanita ini wanita yang sama yang Nabi sebut ungkapan tersebut? Maka Abdullah bin Abbas kata, tak, itu kisah lain. Tilka mura'atun, itu adalah berkenaan tentang seorang wanita a'lanat, yang melakukan dosa secara terang-terangan. Maka Nabi sabda, kalaulah aku boleh merejam seseorang tanpa sebarang saksi, maka aku rejam wanita ini. Ianya bukanlah kisah yang sama. Kata Abdullah bin Abbas, itu kisah yang berbeza. Qala Ibn Abi Umar fi riwayati anil Qasim bin Muhammad qala sami'tu Ibn Abbas. 3760 baca sanad dia. Maka ini kisah tentang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Nabi, kalaulah dia jumpa isteri dia berzina dengan orang, adakah dia boleh bunuh pada waktu itu isterinya ataupun lelaki yang berzina dengan isteri dia? Maka Nabi kata tidak boleh. Maka sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajul, apakah pandangan tuan berkenaan tentang seorang suami yajidu ma'amrati rajulan, mendapati isterinya bersama dengan lelaki lain, ayaqtuluh, adakah dia boleh membunuhnya? Maka Nabi SAW bersabda, la, tidak boleh. Qala Sa'dun, maka Sa'ad bin Ubadah berkata, bala, bahkan, wallazi akramaka bil haq, demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran. Maka Nabi SAW bersabda, isma'u, dengarlah kamu apa yang dikatakan oleh pemimpin kamu. Kenapa Sa'ad bin Ubadah dipanggil pemimpin? Sebab dia memang ketua kepada golongan Khazraj. Beliau adalah ketua kepada golongan Khazraj. Maka daripada kata-kata Sa'ad bin Ubadah ini, bukanlah dia menggambarkan yang dia tidak bersetuju dengan Nabi. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua daripada bawah. Maka beliau berkata, laisa huwa raddan liqaulin Nabi. Kata-kata Sa'ad ini bukanlah dia menentang Nabi SAW ataupun bermukhalafah dengan Nabi. Wa innama ma'nahu, maksud daripada ungkapan Sa'ad bin Ubadah adalah al-ikhbar. Beliau mengkhabarkan kepada Nabi berkenaan tentang situasi keadaan seorang manusia apabila dia melihat ada lelaki lain bersama dengan isteri dia, maka dalam keadaan marah,
kadangkala dia ingin untuk membunuh lelaki tersebut, maka Nabi kata tak boleh membunuh lelaki tersebut. Yang dia boleh buat adalah melakukan li'an. Terus 3700, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 3000 mana ni? 61. Terus baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, in wajadtu ma'amra'ati rajulan, jika aku mendapati seseorang bersama dengan isteriku, umhiluh, adakah aku perlu menunggu sehingga aku datang membawa 4 orang saksi, barulah aku boleh tuduh dia dengan zina? Maka Nabi SAW bersabda, ya. Maka tuduhan zina adalah tuduhan yang berat. Maka Islam meletakkan syarat untuk diterima tuduhan zina adalah dengan 4 orang saksi lelaki. Namun kalaulah dia tidak ada saksi, maka suami tadi boleh melakukan li'an. Terus 3762 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau wajadtu ma'a ahli rajula, sekiranya aku mendapati ada seorang lelaki bersama dengan isteriku, lam amassahu, adakah aku tidak boleh memukul lelaki tersebut sehingga aku perlu membawa 4 orang saksi terlebih dahulu? Maka baginda Nabi SAW bersabda, na'am, ya. Qala, maka berkata Sa'ad bin Ubadah, kalla, sama sekali tidak. Walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutuskan kamu dengan kebenaran. In kuntu, sekiranya itu berlaku kepada aku, la u'ajiluhu bisayfi qabla dhalik, pasti aku akan menyegerakan kepada lelaki yang bersama dengan isteriku akan libasan pedang sebelum daripada aku perlu membawa saksi. Maka Nabi SAW pun bersabda, isma'u, dengarlah kamu wahai para sahabat kepada apa yang dikatakan oleh ketua kamu, iaitu Sa'ad bin Ubadah. Innahu la ghayur, sesungguhnya beliau adalah seorang yang sangat cemburu. Wa ana aghyaru minhu, namun sabda Nabi, aku adalah orang yang lebih ghairah daripada itu, dan Allah adalah lebih ghairah daripadaku. Maka apakah terjemahan ghairah? Ghairah terjemahan biasa adalah cemburu. Namun tidaklah diterjemahkan cemburu untuk Allah dan juga Rasul. Maka maksud daripada asal terjemahan al-ghairah pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, wa asluha al-man'u. Makna asal daripada ghairah adalah mencegah, menghalang dan melarang. Itu adalah maksud asal dia. Maka maksud seseorang itu adalah ghairah ke atas isterinya. Apakah maksud dia? Pada baris yang kelima, ayyamna'uhum minat ta'alluq bi ajnabi. Maka sebenarnya maksud daripada ghairah, maksud asalnya adalah seorang suami akan menghalang isteri daripada mempunyai sebarang hubungan dengan lelaki yang bukan mahram. Itulah maksud ghairah. Maksud daripada Nabi SAW ghairah pula, Nabi menghalang umat baginda daripada melakukan maksiat dan dosa. Maksud daripada Allah ghairah pun sama, adalah Allah menunjukkan jalan dan mengampunkan dosa supaya manusia boleh pada waktu itu menjauhkan diri daripada maksiat dan dosa. Jelas ke jelas? Terus itulah yang ada pada baris yang keempat berkenaan tentang ghayur dan ghairah. Terus baca riwayat seterusnya. Maka hadis ni lebih detail daripada riwayat sebelum ni. Terus baca. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Sa'ad bin Ubadah, lau ra'aitu rajulan, sekiranya aku melihat seseorang lelaki bersama dengan isteriku, la darabtuhu bisayfi, pasti aku akan penggal dengan pedangku, pasti aku akan memenggal dia dengan pedangku, ghairu musfih, pada bahagian yang bukan sisi pedang. Maksudnya dia akan penggal lelaki tersebut, dia akan tetak lelaki tersebut dengan bahagian tajam, bukannya bahagian yang tumpul. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka ucapannya inilah sampai kepada Nabi, maka baginda bersabda, ata'jabun, adakah kamu tidak merasa hairan daripada kecemburuan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu? Fa wallahi, sabda Nabi, maka demi Allah, la ana aghyaru minhu, aku adalah seorang yang lebih ghairah berbanding daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih ghairah
daripadaku, sabda Nabi, min ajli ghairatillah, daripada sebab ghairahnya Allah ke atas hambanya. Maka sebab itu Allah melarangkan para hambanya melakukan perbuatan keji, ma zahara minha ma zahara minha wa ma batan, sama ada perbuatan keji yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Wala syakhsa aghyaru min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih cemburu, yang lebih ghairah berbanding daripada Allah. Wala syakhsa ahabbu ilaihi al-'udhru min Allah, namun tidak pula ada seorang pun yang Allah lebih suka untuk menerima keuzurannya berbanding daripada Allah. Min adli zalika, oleh sebab itu Allah telah mengutuskan para rasul yang memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Wala syakhsa ahabbu ilaih, dan tidak ada seorang pun yang Allah lebih suka kepadanya al-midha, pujian. Tidak ada suatu zat pun yang lebih suka kepada pujian berbanding daripada Allah. Min ajli zalika, oleh sebab itu Allah telah menjanjikan syurga kepada orang yang sentiasa bersyukur. Jelas ke jelas? Maka hadis ini nak menerangkan bahawa dalam keadaan betapa Allah sangat ghairah, Allah tidak pada waktu itu menghukum dengan cara melulu. Maka sebenarnya daripada sini kata Imam Nawawi, kita boleh nampak pada baris yang pada baris yang kedua, 4, 6, 2, 4, 6, 7, berkata Imam Nawawi, maksud daripada kenyataan ini adalah la yanbaghi li syashin an yakuna aghyaru min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih ghairah, lebih cemburu daripada Allah. Namun walaupun begitu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala la yu'ajiluhum bil 'uqubah, tidaklah menghukum mereka dengan tergesa-gesa. Sama juga kita, kalaulah cemburu macam mana sekalipun, tidak boleh tergesa-gesa dalam menuduh ataupun membawa sebarang konklusi. Perlu dalam keadaan tenang bertanya, pada waktu itu berbincang dan sebagainya. Jika benar-benar dia telah melakukannya, maka ketika itu berpisah ataupun li'an adalah salah satu caranya. Jelas ke jelas? Terus 3764 yang ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Husain bin Ali an Zaidah an Abdul Malik bin Umair bi hadzal isnad misla wa qala ghairu musfih wa lam yakul anhu. 3765 baca sanad dia. Maka walaupun sebenarnya cemburu adalah satu sifat yang bagus, cemburu. Sebab kalaulah tak cemburu, maka suami itu tak kisah isterinya keluar dengan siapa, pergi dengan siapa, berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram yang mana-mana. Maka itu bahayanya kalau tak cemburu. Dan kadang-kala kita lihat zaman kita, kadang-kala ada suami yang tak cemburu, dia tak kisah. Al-'iyadzubillah. Maka sebenarnya cemburu adalah sifat yang bagus. Cuma cemburu membuta tuli, maka itu adalah tidak disukai oleh Nabi SAW. Sebab itu Imam Muslim selepas daripada membawa hadis berkenaan tentang pujian kepada Sa'ad bin Ubadah kerana dia ada sifat cemburu, maka dibawakan hadis tentang seorang sahabat yang lain yang dia cemburu kepada isterinya dengan tanpa sebarang bukti. Maka Nabi SAW tidak membenarkan perkara tersebut berlaku. Maka daripada Abu Hurairah beliau berkata, telah datang seorang lelaki daripada Banu Fazarah kepada Nabi seraya berkata, inna mar'ati waladat ghulaman aswad, sesungguhnya isteriku telah melahirkan seorang anak lelaki yang berkulit gelap, sementara dia putih. Maka dia pun melulu, tak ada bukti, tak ada apa-apa, dia menuduh isterinya melakukan zina. Maka Nabi SAW pun bersabda, halaka min ibil. Nabi memberi penerangan kepada dia, adakah kamu mempunyai unta? Maka dia pun berkata, ya. Maka Nabi bertanya, fama alwanu, apakah warna-warna unta kamu? Maka dia pun berkata, humrun, kebanyakannya adalah merah. Maka Nabi bertanya lagi, fahal fiha min awrat, adakah di antara unta kamu yang warna kulitnya adalah gelap? Hampir-hampir kehitaman. Maka dia berkata, inna fiha lawurqa, sesungguhnya memang ada di antara untaku yang berwarna kehitaman, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya, fa anna atahadzaka, maka daripada mana datangnya warna gelap ini padahal unta yang lain berwarna merah? Maka dia pun berkata, asa, berkemungkinan an yakuna, bahawa unta yang berwarna gelap tersebut naza'ahu irkun, ianya telah ditarik oleh oleh urat
keluarga yang terdahulu. Mungkin ada di antara unta-unta yang terdahulu berwarna gelap, maka urat daripada kekeluargaan tersebut telah menarik dia untuk menjadi berwarna gelap juga. Maka Nabi pun, bila Nabi dah terangkan kepada dia dan dia pun faham, Nabi pun bertabda, wahadha, begitu juga anak lelaki kamu ini, asa berkemungkinan ayyakuna naza'ahu irkun, persamaan warna gelap tadi disebabkan ia telah ditarik oleh urat daripada keluarga yang terdahulu. Mungkin ada keluarga kamu yang terdahulu berkulit gelap, maka sebab itu kembali kepada anak kamu yang ini. Tapi pengajaran dia adalah Nabi tidak izinkan membuta tuli, menuduh ataupun cemburu tanpa sebarang bukti. 3766 baca sanad dia. Maka lelaki ini kisah yang sama, cuma dalam hadis ini ada penambahan. Maka lelaki ini berkata, wahai Rasulullah, waladati mur'ati ghulaman aswad, isteriku telah melahirkan seorang anak lelaki berkulit gelap. Wa huwa hina idzin, kata perawi, dan lelaki tersebut ketika itu yu'arrid, bermaksud ataupun memberi kiasan, memberi isyarat kepada Nabi bi ayyan fiyah, yang diingin untuk menafikan nasab anak dia. Maka Nabi SAW tidak izinkan sebab dia tidak ada bukti. Sebab itu dalam hadis, di hujung hadis disebut lam yurakhis lahu fil intifa', Nabi tidak benarkan dia untuk menafikan nasab daripada anak yang berbeza warna kulit daripada dia. Sebab berkemungkinan nasab warna kulit tersebut kembali kepada nenek moyang yang terdahulu. 3767 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang Arab Badui, Arab desa, telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna mra'ati, sesungguhnya isteriku, waladat ulaman aswad, telah melahirkan anak yang berkulit gelap. Wa inni ankartuh, dan aku mengingkarinya, bahawa ini bukan anak aku sebab aku berkulit cerah. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada sahabat ini, maka Nabi bertanya, halaka min ibil, adakah kamu ada membela unta? Maka dia menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya, ma alwanu, apakah warna unta kamu? Maka dia pun menjawab, humrun, iaitu kemerah-merahan wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, fahal fiya min awra, adakah di antara unta kamu yang warna kulitnya adalah warna gelap, warna kehitaman? Maka dia pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, fa'anna huwa, daripada mana datangnya warna gelap ini, dalam keadaan semua unta yang lain berwarna kemerah-merahan. Maka lelaki ini sendiri memberi jawapan, la'allahu ya Rasulullah, berkemungkinan wahai Rasulullah, yakunu naz'ahu irkun, bahawa ada persamaan dengan nenek moyang yang terdahulu yang menariknya kepada warna kulit ini. Maka Nabi pun bersabda, wahadha, begitulah juga anak ini, la'allahu an yakuna naz'ahu irkun, berkemungkinan ianya ditarik dengan warna kulit nasab yang terdahulu. 3768 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadathani Muhammad bin Rafi qala hadathana Hujain qala hadathana Laits an Uqail an Syahab annahu qala balagana anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim. Bab yang seterusnya kita mula masuk pada tajuk besar yang baru, iaitu berkenaan tentang memerdekakan hamba. Zaman kita dah tak ada hamba, maka kita akan sekadar baca hadis ini secara dengan segera insya-Allah. 3769 baca. Maka hadis ini dimulakan tentang kalaulah ada seorang hamba yang menjadi milik kongsi beberapa orang. Contohnya 2 orang. Hamba tersebut seorang, tapi tuannya ada 2. Mereka kongsi duit beli hamba. Lalu kalaulah salah seorang daripada tuan dia merdekakan hamba tersebut, maka apakah yang berlaku? Adakah hamba tersebut merdeka keseluruhan dia ataupun hanya merdeka sebahagiannya sahaja? Maka daripada ini Nabi SAW bersabda, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan syirkan lahu fi abdin, bahagian kongsiannya
bersama dengan orang lain pada mana-mana hamba, fakana lahu malun, dan dia adalah seorang yang mempunyai harta, ya belughu samanal abdi, yang mencukupi untuk dia membayar apa harga hamba, quwima alaihi qimatul adal, maka akan ditetapkan ke atas orang yang memerdekakan tadi harga hamba tersebut mengikut perkiraan orang yang adil. Fa'utiyah, maka akan diberikan bayaran tersebut syuraka'uhu, kepada rakan kongsinya bahagian mereka. Wa ataqa alaihi al-abdu, dan hamba tersebut akan merdeka keseluruhannya. Wa illa, kalaulah tidak, faqad ataqa minhu ma ataqa, maka hamba tersebut hanya akan merdeka sebahagian. Maka daripada hadis ini yang kita boleh dapat adalah bila seorang tuan yang mempunyai rakan kongsi dalam mana-mana hamba dimerdekakan bahagian dia. Maka kita lihat daripada hadis ni, kalaulah orang yang memerdekakan itu kaya, dia kena bayar kepada rakan kongsinya harga hamba tersebut. Kalaulah orang tersebut tidak kaya, susah miskin, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba tersebut hanya akan merdeka mengikut kadar tuan yang memiliki bahagian daripada diri dia. Bererti kalaulah contoh ada tuan 50-50, maka dia akan merdeka separuh daripada kehidupan dia. Maka kalaulah ikut hadis ini, sebahagian para ulama berpandangan sehari dia menjadi hamba, sehari dia merdeka. Kalaulah ada 3 tuan, 1/3, maka begitulah keadaan dia. Riwayat 3770 kita tidak terjemahkan, sampai hujung kita tak terjemahkan sebab ini berkenaan tentang sanad. Wa bi ila qala wadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rubihin jami'an al-Laits bin Sa'din tahwil. Wa bi ila qala wadatsana Syaiban bin Farruq qala hadatsana Jarir bin Hazim tahwil. Wa bi ila qala wadatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala hadatsana Hammad qala hadatsana Ayyub tahwil. Wa bi ila qala wadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah tahwil. Wa bi ila qala wadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhabi qala sami'tu Yahya bin Sa'id tahwil. Wa bi ila qala wadatsani Isa bin Mansur qala akhbarana Abdul Razzaq an Ibn Jurayj qala akhbarani Ismail bin Umayyah tahwil qala wa bi ila qala wadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Usamah tahwil. Wa bi ila qala wadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsani Ibnu Abi Fudaykin an Ibn Abi Dhi'b kullu haula'i an-Nafi' an Ibn Umar bimakna hadis Malik an-Nafi'. Maka ada beberapa sanad yang mana kesemua sanad ini riwayatnya adalah lebih kurang sama dengan riwayat 3769 yang kita telah baca. 3771 baca sanad dia. Maka sama juga kalaulah ada 2 tuan, mereka berkongsi seorang hamba. Kalaulah salah seorang daripada tuan pemilik tadi merdekakan hamba dia, maka apa yang berlaku? Hadis ini berbeza daripada hadis 3769. Dalam hadis ini menerangkan hamba tu akan merdeka keseluruhan dia, namun orang yang memerdekakan tadi dia perlu bertanggungjawab membayar kerugian teman dia, rakan kongsi dia yang tidak memerdekakan hamba. Jelas ke jelas? Maka daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda berkenaan tentang seorang hamba baina rajulain, yang menjadi hamba bagi 2 orang pemilik rakan kongsi. Fayu'tiqu ahaduhuma, maka salah seorang daripada keduanya memerdekakan bahagian dia. Maka Nabi SAW bersabda, yadman, orang yang memerdekakan tersebut dia perlu bertanggungjawab berkenaan tentang bayaran hamba tersebut. 3772 baca sanad dia. Maka hadis 3772 menjadi penjelasan apakah maksud perlu yadman, perlu bertanggungjawab kepada tuan yang tidak memerdekakan hamba daripada bahagian dia. Apakah maksud dia? Maka ringkasannya adalah, kalaulah orang tuan, orang yang memerdekakan hamba itu adalah orang yang kaya, dia sendiri kena bayar kepada kepada rakan kongsi yang dia berkongsi hamba tersebut. Dia kena bayar. Sebab kenapa dia merdekakan tanpa bertanya kepada rakan kongsi dia. Tapi kalaulah tuan yang memerdekakan itu tak ada duit, maka hamba tersebut akan disuruh untuk bekerja, berniaga, mencari duit dan membayar kepada tuan yang tidak mahu memerdekakan dia. Dia kena berusaha. Dan ini dipanggil as-si'ayah ataupun istis'a.
Maka sebab itu kita lihat pada riwayat yang ke 3772. Maka daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man a'taqa syiksan, barang siapa memerdekakan bahagian miliknya pada seorang hamba, fa khalasuhu, maka jalan penyelesaiannya adalah jika dia mempunyai harta, dia kena bayar dengan duit. Fa illam yakun lahu mal, jika tuan yang memerdekakan itu tak ada harta, ustus'iya, akan diminta hamba tersebut untuk berusaha mencari duit, ghaira mashkukin alaih, tanpa membebankan dia. Maka sebab itu kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang kedua, 4. Apakah maksud daripada al-istis'a? Berkata Imam Nawawi, wa ma'na al-istis'a, maksud daripada istis'a yang pada hadis yang kita baca tadi, annal abda yukallaf, hamba tersebut akan dituntut untuk mencari duit sehingga dia mampu membayar bahagian tuan yang tidak mahu memerdekakannya. Fa idza dafa'a ilaih, apabila dia bayar bahagian kepada tuan yang tidak mahu memerdekakan dia, maka barulah dia merdeka keseluruhan dia. Maka ini maksud daripada istis'a. Kemudian pada baris yang ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada baris yang ke 10. Maka kata Imam Nawawi, fakhtalafu, maka para ulama berbeza pendapat, kalaulah orang yang memerdekakan bahagiannya sahaja itu adalah seorang yang kaya. Maka kalaulah kaya, maka ada 6 pandangan mazhab. Maka para pelajar boleh baca, tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalaulah seorang tuan yang memerdekakan bahagiannya tanpa teman rakan kongsinya memerdekakan bahagian daripada hamba, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad annahu utiqa binafsil i'taq, maka tuan yang kaya tadi dia perlu membayar kepada rakan kongsinya berapa banyak yang rakan kongsi dia rugi. Sebab rakan kongsi dia tak nak merdekakan, tapi hamba tersebut merdeka sepenuhnya, maka dia perlu bertanggungjawab untuk bayar jika dia adalah kaya. Jelas ke jelas? Terus riwayat 3773. Maka riwayat ini lebih kurang sama, yang mana Nabi bersabda, jika seorang tuan yang memiliki hamba dengan cara rakan kongsi, dia ada rakan kongsi pada hamba tersebut, jika dia memerdekakan hamba tersebut dan dia tidak mempunyai duit, quwima alaihi al-abdu qimata adlin, maka hamba tersebut akan ditentukan harganya berdasarkan penentuan harga adlin oleh seorang yang adil. Maka pada waktu itu akan ditengok berapakah harga hamba yang mana perlu dibayar kepada rakan kongsi dia. Kemudian siapa yang perlu bayar? Kalaulah tuan dia tak ada duit, summa yustas'a, kemudian hamba tersebut akan diminta untuk mencari duit, bekerja ke berniaga, fi nasibil ladzi lam yu'tik, dalam pada untuk dia membayar bahagian tuan yang tidak mahu memerdekakan dia, ghaira mashkukin alaih, dalam keadaan tidak dibebankan hamba tersebut. 3774 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsani Harun bin Abdullah qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Abi qala sami'tu Qatadah yuhadditsu bi hadzal isnadi bi makna hadits Ibn Abi Arubah wa dzakara fil hadits quwima alaihi qimatu adlin. InsyaAllah kita akan sambung jam 9 suku. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.